Dulu nak beritahu isteri anak-anak kata arak haram, memang cara dia kena berlari balik. Dia tak ada alat telegram, WhatsApp, telefon, internet apa tak ada. Berlari-lari balik. Awak takut sekali lagi anak isteri minum. Soalan, dulu arak dihukum najis. Kena pakaian tak boleh bawa solat. Sekarang para ulama tukar pendapat. Bukankah arak pada hari itu turun ayat 90 surah Al-Ma'idah Madinah? Nah, saya ada seorang anak menakan isteri, baru dapat anak. Nak letak anak nama Safwah. Safwah Madinah. Saya kata kat dia, buh Safwah jadilah Safwah yang terpilih. Madinah tu pekan, macam pekan Kulim, pekan Padang Serai. Tok Wan dia kata, elok juga nanti dia pergi kat pekan menega. Tak payah buh panjang-panjang. Didapati arak tadi, arak banyak sangat, melimpah-limpah di bumi Madinah. Kono hempuk, koni hempuk, kono hempuk. Saya nak tanya, kalau berak merata hukum dia haram tak? Haram. Kalaulah arak itu najis, haram tuang arak merata-rata di bumi Madinah. Atas maksud itulah para ulama zaman sekarang, ulama semasa ni, ulama contemporary law ni kata arak tak najis. Yang najis apa dia? Benda-benda najis lain. Bermaksud kalau kita solat kena arak di badan, maka benda itu tidak membawa kepada batal solat. Mazhab kita arak kena baju, jawapan tak boleh solat. Bukan tu sahaja. Laki ke perempuan ke kadang-kadang makan gulai tak? Makan tak gulai? Suka makan gulai kan? Tanya orang perempuan senang. Masa rebuih tulang tu, tulang kambing, tulang ayam ke, tulang apa ke, masa rebuih tu, rebuih ke, goreng ke, gulai ke, cuba tengok ada keluar darah tak? Tanya orang perempuan, ada keluar darah tak? Cedok ambil basuh, buh pula, keluar darah pula. Cedok ambil basuh, tak payah duk cedok lah. Darah yang keluar meleleh itu, darah itu memang najis. Tetapi susahlah nak cedok basuh buh balik, cedok basuh buh balik. Jawapan dia, darah itu sedikit ke banyak? Ada kita buh darah satu kolej dalam gulai kita? Tak. Dia meleleh sikit, maaf. Maaf pada makanan, tidak maaf pada pakaian. Faham tak? Maksud kalau kita makan gulai ayam, gulai daging, kuah gulai tu kena baju, kena basuh baru boleh pakai semayang. Kerana apa? Kuah gulai itu maaf pada makan, tidak maaf pada pakaian. Itu cerita lain. Ini ramai orang keliru. Jadi cerita dia senang. Arak najis tak? Najislah senang. Dan ambil perhatian, yang kata arak ni orang terjemah sebagai alkohol, dia punya hampir 20 jenis alkohol. Dan bukan ke semua alkohol hukum dia haram. Saya buat misal senang aja. Minyak wangi, kalau minum jadi apa? Ambil minyak wangi, buh dalam cancur, cuba minum minyak wangi, tengok jadi apa? Tak pernah cuba lagi lah. Kalau arak yang buat daripada anggur, kalau minum mabuk. Minyak wangi kalau minum mati. Maknanya minyak wangi dengan arak datang daripada sebatian yang berbeza. Saya pernah anak mata saya kena minyak wangi. Pernah. Kadang-kadang jarang sangatlah saya pergi mengajar, isteri ikut. Baru ni pergi Perlis dia ikut. Kadang ikut duduk dalam kereta ke, tengok tak mana. Nak keluar kata sembok minyak wangi sikit. Suruh sembok ke tangan. Tak tengok dia punya muncung duduk belah mana. Akhirnya sembok masuk biji mata. Kereta tu tiba-tiba kena berhenti. Pedih sangat-sangat. Saya boleh rasa dah. Rupanya minyak wangi dia tak sama dengan arak. Faham tak ni? Berbeza, sebatian berbeza. Maka para ulama bincang.
Minyak wangi yang kita pakai tu, yang ada dimasukkan alkohol, tidak menyebabkan solat kita batal. Dan boleh solat pakai minyak wangi yang ada alkohol. Minyak wangi yang ada alkohol bukan datang daripada anggur, dia datang daripada sebatian lain. Faham tak? Jadi boleh pakai minyak wangi itu, tak ada kacau apa. Cuma sekarang ni ada minyak wangi yang tidak ada alkohol. Lebih-lebih lagi bagus. Faham tak ni? Minyak wangi ni kena faham. Alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang mabuk. Minyak wangi bukan dia mabuk. Bahkan kalau kita minum mudarat lagi banyak. Jelas yang tu. Sekarang saya tutup sikit. Arak hukumnya najis dulu, sekarang para ulama berbeza pendapat. Kita ambil mazhab kita, arak kena baju, tak boleh solat. Senang, jangan duk buat mai fahaman luang, sagi sakit kepala habis. Lagi pernah dengar tak? Pernah dengar tak al-qayhu? Tak pernah dengar no? Nanah. Pernah tengok tak nanah? Kadang-kadang kita kuku sakit, kita kerak-kerak, tak tahu dia keluar. Rupanya menanah dalam ke? Kudir ke? Menanah kat dalam ke? Bisut ke apa ke? Sikit maaf, banyak tak? Faham tak ni? Sikit maaf, banyak tak? Macam mana sikit maaf? Contoh dia, pacat pun sama lah. Kalau pacat ketit kita buang, darah keluar tak? Darah keluar lagi kan? Nak buat macam mana? Saya biasanya ambil tisu, letak dekat tak mana dia ketik tu, sekali dia kering. Bahkan lama-lama tisu jadi merah dan dia berhenti dan dia sejat. Hari ni kita kena buat kajian. Benda apa yang ada pada mulut lintah, maka darah tak berhenti. Itu buat kajian sendiri. Maka darah yang keluar sedikit daripada tubuh termasuk nanah, ayak, bisa sikit maaf sebab susah nak jaga. Demikian juga, ingat tak orang yang duk naik kalder? Naik kalder main masjid zaman dulu lah. Dekat punggung orang naik kalder, ada bulu kalder tak? Ada. Kalder tak boleh makan. Bulu dia najis. Berbeza bulu biri-biri. Walaupun najis, susah tak nak jaga punggung orang naik kalder daripada ada bulu kalder pada punggung dia? Jawapan dia susah. Walaupun najis, dia beri kemaafan. Samalah juga rumah kita belah kucing. Kadang-kadang ada tak kucing duk atas kosen, tak usah belah lah kucing, payah. Dia keluar masuk rumah bagai-bagai. Dekat baju kita mungkin ada bulu kucing. Sehelai, dua helai tak kisah, yang ni kena tanya uruf. Dan ambil perhatian, kucing orang tak pernah duk naik. Faham tak? Ada orang naik kucing tak? Saya mampu kucing tu. Tetapi macam kalder orang naik tak? Kalder orang naik. Orang yang menunggang kalder, hari-hari tunggang kalder, kita tumpang sekali-sekala. Hak tumpang sekali-sekala, sikit maaf, banyak tak maaf. Ada pun orang yang hari-hari naik kalder, banyak pun maaf sebab susah nak jaga. Nanti saya akan perinci sikit-sikit, nanti buka soalan. Pernah dengar tak wadi? Tahu wadi? Satu lagi mazi. Apa dia mazi? Tengok sesuatu yang tak patut dilihat, tiba-tiba terangsang. Untuk laki-laki khususnya. Kalau kata pakai seluar underwear itulah, nampak ada basah di situ. Itu orang panggil syahwat yang sedikit. Najis tu. Tidak ada khilaf para ulama. Yang kedua, buat kerja teruk. Pernah tengok ada orang zaman sekarang, kita tengok tangan dia kadang-kadang besar betih kita. Baju tu dia melekat tadi, pernah tengok tak? Pernah tengok ada hak bina badan tu? Oh, sakan. Orang jenis macam ni, dia nak angkat batang pek besar-besar, kadang-kadang orang suruh dia angkat seorang. Saya tengok dalam ni lah WhatsApp orang hantar, dia tunjuk gah dia. Dia nak perebah lembu seorang dia. Akhirnya dia yang jatuh. Dia pegang, dia nak alih seorang-seorang dia jatuh. Bila jatuh malu tak?
Malu Tahu dia buat apa? Dia pergi tanduk lembu tu. Terlentang jatuh lembu. Masa tu dia syok. Oh, aku hebat. Hebat apa? Kerja tak cerdik. Nah, ni contoh lah. Angkat batang paip hak berat-berat tu. Buat kerja teruk-teruk tu. Masa nak kencing tengok-tengok, benda apa keluar? Letih sangat-sangat, penat sangat-sangat, keluar wadi. Maka yang tu muafakat para ulama kata najis. Lagi, semua jenis daging-daging binatang sama ada yang halal dimakan atau tidak halal dimakan, sekiranya mati tanpa sembelih, hukumnya najis. Sembelih lembu masa nak lapah, tengok ada urat tak putih, sikit pun haram. Contohnya dah potong dah 99.99999%. Sikit lagi tengok. Allah, besar benang aja. Jawapannya tak boleh makan, haram. Habis lembu yang terangkat, pisau kita sambung sembelih tak apa. Yang tu lain. Hak tu lembu tu kuat lagi kita sambung sembelih. Yang ni lembu tu pun duk buat macam tu. Pelan aja kan. Tu dah nak mati dah. Yang tu haram. Lagi demikian juga semua binatang-binatang yang haram dimakan, sekiranya kita sembelih pun najis juga. Faham tak ni? Dah dengar tak? Binatang hak sembelih. Saya ingat ni cerita orang Melayu kita pergi ke Afrika sana. Dah makan sedap baru tanya, binatang apa sedap sangat ni? Lepas tu tunjuk, binatang tu rebah pendek. Allah rasa. Tapi mereka kata tak apa, jangan fikir sangat-sangat. Kami sembelih. Sembelih hukum dia apa dia? Duk haram situ lah. Lagi. Demikian juga semua benda-benda yang dipotong daripada binatang yang halal dimakan masa dia hidup, melainkan bulu dan juga tanduk. Faham tak ni? Tengok binatang tu tanduk dia comel, pergi kerat ambil. Tu tak ada masalah. Cuma buat nanya binatang, tang bersih, tetap bersih. Bukankah kadang-kadang ada orang dah buat sikat daripada tanduk kan? Ada orang dah buat kan? Termasuk yang boleh, bulu biri-biri. Potong bulu biri-biri. Biri-biri itu hidup tak? Hidup. Bulu biri-biri itu tidak najis. Sebaliknya, potong kaki ayam. Ayam hidup, dipotong kaki ayam. Jawapannya, kaki ayam itu bangkai. Ayam tak mati lagi, kuat, pergi sembelih dia, halal. Hak yang potong sebelum sembelih haram. Dan saya tengok tadi kawan hantar, kawan Langkawi hantar, di India ada orang tak sembelih ayam pakai tokok kepala. Pernah tengok tak? Dia tangkap ayam, buh mulut, dalam mulut dia tokok putih. Dia tokok luah, tokok luah, tokok luah. Macam kita buang kulit motan tu. Dia tokok kepala ayam putih, dia tarik. Dia tokok putih, dia tarik. Ya Allah. Kemudian anak saya hak tingkatan 5 tanya, bolehkah buat kerja macam tu? Jawapan dia haram. Bahkan siapa-siapa yang sembelih binatang menggunakan gigi, menggunakan tulang, menggunakan kuku, walaupun tersangat tajam, hukumnya haram juga. Selesai yang tu. Maka kalau kita jumpa lembu, dikerat kaki dia, haram makan. Sebab apa? Semua benda yang dikerat masa dia hidup, hukumnya bangkai. Satu lagi, lembu terbalik, terkangkang, kena langgar dengan lori. Kemudian pergi potong kaki dia, hukumnya haram juga. Kesemua saya sebut tadi itu, para ulama tidak berbeza pendapat, semua sependapat kecuali beberapa perkara saja berbeza pendapat. Yang baki para ulama selisih adalah antaranya kaf lam ba. Tahu kaf lam ba? Yang diberi layanan percuma baru-baru ni, dia belai. Majlis tu dianjurkan oleh orang Islam. Tujuan dia nak habaq, jangan takut dengan binatang ni. Panggil pula seorang hamba Allah bagi pencerahan. Ya Allah,
Saya sangat tak setuju istiadat ataupun adat batal ayak semayang atau batal ayak semayang. Pergi ambil ayak semayang, saya lagi bagi batal ayak semayang. Baik tak payah ambil ayak semayang. Ambil ayak semayang, kemudian kentut. Buat apa? Saja nak bagi batal, nak abang. Ya tak payah dia buat kerja jenis itu. Sebaliknya nak bagi tahu, orang Melayu ada yang bela anjing. Maka Cina-Cina yang bela anjing tadi pakat mai. Hak semua Cina bersama anjing itu semua tu dia punya tuan anjing lah. Maka Melayu kita pakat dukung, pakat gosok, pakat bagai-bagai. Ini semua kerja haram. Walaupun haram, para ulama ada bincang panjang. Saya buat misal. Anjing ni pernah tengok ada anjing? Lidah dia duduk saja-saja tak? Kucing dia awak keluar lidah, dia awak masuk balik. Tapi anjing duduk jalan ke dia. Dia jilat, dia jilat, dia jilat, dia jilat, dia jilat, dia jilat. Mazhab Imam Abi Hanifah, anjing yang najis hanyalah lidah dia, jilatan dia saja, yang lain tak najis. Ini saya masuk bahagian cabang mazhab. Mazhab Maliki pula, anjing tidak ubah seperti kucing. Dan kita bila anjing jilat bijana kena samak. Samak tu dengan keadaan tak tahu kenapa kena samak. Samak saja tak tahu sebab apa kena samak. Bagi mereka lidah binatang tadi tak ada masalah. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i juga mazhab Hambali, anjing adalah najis, segala-galanya najis. Ambil dalil di mana? Zaman dulu timba, cebok tak banyak. Bahkan kadang-kadang ada rumah yang tak ada timba. Sekarang rumah ada tak timba? Banyak kan? Sana. Sekarang ada tak rumah yang tak ada timba? Hah? Ada tak rumah tak ada timba? Belum. Kedai RM2 ada tak jual timba? Ada. RM1.5 kupang pun ada. Ish, awak jadi macam tu. Dulu timba sikit sangat-sangat. Ada rumah tak ada timba. Nabi sebut, minta pinjam timba sat. Para sahabat kata ini hadis daripada Al-Hakim dan juga Darul Qutni. Riwayat daripada mereka daripada Abi Hurairah. Cerita dia macam ni. Rumah kawan ni timba tak ada, Nabi kata pergi pinjam. Bila suruh pergi pinjam, laki ni abang, ya Rasulullah, rumah tu ada kucing. Seorang lagi kata, ya Rasulullah, rumah tu ada anjing. Faham tak ni? Dua orang kata. Seorang kata ada kucing, seorang kata ada anjing. Dalam kepala dua orang ni apa yang lepas fikir? Timba yang kita nak pinjam, mungkin kucing jilat ayak. Timba kita nak pinjam, mungkin anjing jilat ayak. Mungkin digunakan untuk bagi makan anjing. Bila Nabi disebut, ada kucing ya Rasulullah, ada anjing ya Rasulullah, Nabi kata apa? Kucing tak najis. Anjing najis tak? Nabi tak abang apa? Tolong fikir Azad bagi jawapan. Ya Rasulullah, di rumah tu ada anjing, di rumah tu ada kucing. Nabi suruh pinjam timba. Cebok ke, kolej ke apa ke? Nabi kata, kucing tidak najis. Anjing Nabi tak abang. Najis tak? Najis tak? Najis. Bahkan ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi kata, tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bersihnya bijana kamu, sekiranya anjing ni dia jilat dalam bekas itu, adalah dengan kamu membasuh 7 kali satunya daripada ayak tanah. Timbul masalah. Timbul masalah pula. Contoh Imam Malik. Didapati amalan Abu Hurairah dengan riwayatnya tidak sama.
Saya nak tanya tuan-tuan tolong jawab. Anak naik pokok, kemudian jatuh pokok. Ayah kata naik lagi. Apa anak buat? Tolong jawab, Ustaz. Sini siapa boleh jawab? Boleh jawab, boleh balik awal. Anak naik pokok, jatuh pokok, jatuh pokok. Naik pokok, jatuh pokok. Ayah kata naik lagi. Anak buat apa? Dia masuk dalam rumah. Saya ingat lagi saya dah beli germit asal pensil loh. Hak paling mahal yang saya pernah beli. Kan dalam RM40 macam tu. Asal pensil loh. Punya tajam pekelar ni tajam. Dalam duk beli duk hak tajam tu. Ikat kemas di kayu berat. Anak dia cari lagi pisau. Dia piasah lagi pisau kena tangan. Sengap tak abang apa. Balik-balik tengok jari luka. Saya ambil segala-gala gunting. Gunting ada 5 gunting di rumah. Gunting kain. Gunting, pisau, golok, mesin rumput. Semua saya angkat. Main Ustaz. Ambil main. Dia teriak Allah. Sebab apa? Dia tak mau main. Lain kali nak asah pensel guna pisau lagi tak? Saya kata main. Maknanya apa dah? Makna dia apa dah? Jangan main. Mulut saya kata main. Hati saya apa dah? Jangan main. Kalau dia main pisau lagi, dia kena. Boleh faham yang tu nah? Sebaliknya, anak laki-laki baca buku, basuh kereta, basuh motor, pak menakan mai. Abang Long, pergi naik Moktan. Hak tadi, adik jatuh pokok, ayah kata naik. Abang Long hak baca buku, ayah kata naik. Hak mana kena naik? Hak baca buku kena naik. Maksudnya, ayah ni bila dia suruh anak naik, mata dia tengok semacam. Dia tengok semacam, tuan-tuan boleh faham tak? Anak main hujan. Kita kata kat dia, main hujan. Tengok mata macam nak makan orang. Anak masuk. Saya ingat lagi dulu, ingat tak kemarau yang terbakar merata jalan tu? Kemarau buat solat hajat, tak tahu hujan turun. Saya kata, anak-anak ayah semua keluar. Buat apa? Kita main hujan. Anak laki-laki semua keluar. Hak perempuan kecil keluar. Kita biar betul ni. Tak pernah-pernah bagi kami main hujan. Jom keluar. Anak saya hak tan 3 kata, ayah, hujan ni kalau lama tak turun, tak tahu turun, ayat hujan tu berasid. Oh, dia pergi kot tu. Saya kata, Nabi suruh mandi ayat hujan hak lama tak turun. Oh, kalau macam tu ayah mandi. Sebab bercanggah dengan sains ayah mandi. Maksud saya di sini, sesuatu yang kita suruh, kadang-kadang larang. Sesuatu yang kita larang, kadang-kadang suruh. Sekarang timbul masalah. Abu Hurairah kata, Nabi kata, kalau bijana kamu dijilat oleh anjing, kena basuh 7 kali, 1 dengan air tanah. Abu Hurairah hanya basuh 3 kali saja. Saya nak tanya, bercanggah tak? Bercanggah tak? Bercanggah tak bercanggah? Tak bercanggah. Tanya isteri kita di rumah. Anak main di luar. Maghrib tak masuk lagi, tidur di luar. Anak dengar-dengar, hebat ayah aku. Rupanya dia bagi aku tidur di luar malam ni. Faham tak ni? Ayah balik-balik pada dengar terkuliah ni. Anak kita mana? Tidur di luar. Dia syok lah tidur di luar, nyamuk dah ketik dia. Masuk. Tadi ayah kata apa tadi? Tidur di luar kan? Ni saya tidur di luar, panggil masuk pula. Ha ni, samalah juga. Benda-benda lain pun. Abu Hurairah kata kena samak 7 kali, 1 ayak tanah, tapi Abu Hurairah buat 3 kali. Beza tak? Beza tak beza? Beza tak? Beza. Apabila amalan berbeza, ulama-ulama mazhab berpendapat kita ada masalah untuk beramal dengan hadis ini. Sebab Abu Hurairah kata 7 kali tapi dia basuh 3 kali saja. Beza kan? Maka menyebabkan para ulama selisih lah. Bila selisih,
Mazhab Maliki, anjing jilat sama. Anjing berak basuh macam basuh berak kita. Faham tak ni? Fahaman ni juga masuk dalam masyarakat Melayu kita. Kat Malaysia kita panggil fahaman Wahabi. Pernah dengar tak Wahabi? Kalau tuan-tuan ada kereta hak bagui-bagui lah, saya nak tanya, anak nak naik suruh ketuk kaki dulu tak? Ada tak ketuk kaki? Kadang-kadang kita kata, naik kasut tinggal. Hai, sagi ayah ketuk sebab kereta baru basuh, baru beli. Ayah kata, apa ni anak-anak ayah? Jangan siapa-siapa kentut dalam kereta. Saya nak tanya Ustaz, kalau anak berak salah tak? Anak kata jangan, ayah kata jangan kentut, tapi anak pergi murah berak. Dalam aku duk larang jangan kentut, dia pergi berak. Ayah kata apa tadi? Jangan kentut. Ni bukan kentut, ni berak. Faham tak ni? Anak ni ayah akan kata, sejak bila hang jadi Wahabi ni? Aku larang kentut, berak teruk pada kentut, maka berak pun juga tak boleh. Patah balik hak tadi. Bila disebut begitu, ni ajak bincang ni. Sekali baru nak faham. Abu Hurairah kata, basuh 7 kali. Amalannya 3 kali. Bercanggah. Imam Abu Hanifah, juga Imam Mazhab Maliki, kata mereka, apabila mulut yang kata bercanggah dengan amalan, maka menyebabkan kami ada masalah untuk menerima bahawa anjing itu najis segala-galanya, melainkan pada lidah yang dia jelir, dia berjilat saja yang kami boleh terima. Hak lain-lain tak? Saya nak tanya Ustaz. Saya buat misal nah. Ada satu hadis daripada Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, aku diperintah sujud dengan 7 anggota. Semua tahu 7 anggota kan? Yang pertama apa dia? Dahi. Yang kedua 2 tapak tangan. 2 dengan 3. 4 dengan 5 lutut. 6 dengan 7 jari kaki . Yang wajib ibu jari. Hak lain-lain tu sunat. Soalan. Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, aku dipatah sujud 7 anggota. Yang pertama Nabi kata, al-jabahati, jabahah dahi. Jabahah dahi. Semasa Nabi kata dahi, Nabi tunjuk hidung. Nabi kata yang pertama jabahah. Jabahah ni. Tapi Nabi tunjuk yang ni. Cuba tuan-tuan fikir, puan-puan fikir. Nabi kata anggota sujud ada 7. Yang pertama dahi. Ni dahi ke apa ni? Hidung. Saya nak tanya, tuan-tuan nak pakai hak mana? Tuan-tuan nak pakai hak mana? Misal bagi faham, bagi hilang sakit kepala. Saya di rumah selalu ada seorang anak saya, umur 11 tahun, dia jarang balik rumah. Memang jarang, setahun balik 3 kali lah. Nama Muaz. Memang jarang balik sangat-sangat. Raya puasa, raya haji, bulan 1, bulan 5 sekali. Jarang balik. Bila panggil adik dia, Muaz. Adik kata, ni bukan Muaz, ni Mustanir. Faham tak ni? Kita nak panggil orang lain, jadi orang lain. Nak panggil orang lain, jadi orang lain. Saya buat misal. Kita sangka anak nombor 1 ada di dapur. Kita kata, Kak Long, ambil ayak. Hak duduk dekat dapur tu bukan Kak Long, Kak Ngah. Kak Ngah dia buat duk. Awak tak tolong ambil ayak, Ustaz? Tadi panggil Kak Long, ni bukan Kak Long, ni Kak Ngah. Saya nak tanya, marah tak? Marah ke tak marah? Kak Long, ambil ayak kat ayah. Yang duduk kat dapur bukan Kak Long, Kak Ngah. Kak Long kena ambil ke Kak Ngah kena ambil? Cuba jawab kan. Kak Long ke Kak Ngah? Jawapan dia, siapa-siapa yang ada di dapur dia kena ambil. Sebab yang penting bagi ayah bukan siapa, bukan orang di dapur. Yang penting siapa di dapur dia kena ambil. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, patah balik.
Anggota sujud ada 7. Yang pertama dari ni hidung. Bercanggah tak? Bila bercanggah, Imam Syafi'i kalau riwayat hadis ni perbuatan dengan perkataan berbeza, Imam Syafi'i ambil perkataan. Nabi kata apa? Yang pertama, dai. Mana dai? Hak ni, tunjuk yang ni. Maka yang tunjuk itu sunat, yang sebut itu wajib. Apabila Abu Hurairah kata anjing kena samak 7 kali, perbuatannya 3 kali, bercanggah tak? Bercanggah. Maka mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ambil pendapat kita ambil apa mulut kata, kita bukan tengok apa yang tangan buat. Maka hasilnya kita kat Malaysia mazhab Syafi'i, anjing adalah najis mughaladah, pegang tak boleh, belai tak boleh, angkat tak boleh, sebab jenis binatang jenis macam ni lidah dia jilat sedia tak? Dia jilat. Saya nak tanya sikit. Anjing ni anggota dia semua najis. Walaupun semua najis, yang paling bersih sekali adalah lidah dia. Boleh faham tak? Anjing yang paling bersih, semua najis, yang paling bersih sekali lidah dia. Boleh faham tak ni? Lidah dia najis tak? Lidah najis. Antara najis, hak paling bersih sekali lidah dia. Maknanya apa dia? Lidah anjing hak paling bersih itu pun najis, maka hak lain-lain najis tak? Faham? Okey, macam ni, tambah lagi. Muka hang ni aku nak abang, aku cukup meluat. Aku tak mau tengok dah muka hang. Kalau muka pun tak mau tengok, hak lain suka tak? Suka tak hak lain? Tengok muka pun tak mau, hak lain suka tak? Hak lain juga tak suka. Maknanya di sini apa dia? Kalau lidah anjing adalah najis, maka hak lain-lain juga najis. Dia jilat merata tubuh dia. Maka yang pi ajak orang Melayu Islam kita duk pi dukung tu, tang mana bahagian tubuh yang anjing tak jilat? Semua ada. Sebab tu masuk dalam surah Abang Sina yang saya baca, siapa yang anjur, siapa yang buat, dia kena bertaubat, dan pihak JAKIM dah keluar dah fatwa. Pegang binatang-binatang haram tanpa ada hajat yang perlu pegang, jawapan dia haram juga. Terkecuali pihak polis yang ada guna ada anjing, terkecuali. Ataupun anjing jatuh tepi jalan, luka, kalau rajinlah ambil bela dia, bagi dia elok, nanti lepas dia. Dan tidak termasuk yang ni jadi hobi syok bela anjing. Ada tak? Dia bela beratus ekor dengan hujah, dulu dia hampir lemah, anjing yang tolong. Tapi tengok-tengok dengan pegang itu ini bagai-bagai, kita nak tanya balik, terpelihara ke daripada najis? Tujuan sebenar yang mereka kata ni adalah nak ajak cara nak samak. Lah, panggil orang ramai, ajak cara samak, cukuplah, tak perlu duk pegang anjing. Tapi mereka ajak tak? Pegang dengan ambil gambar bagai-bagai, berkongsi punyalah seronok. Esoknya tengok pula dalam WhatsApp, Telegram pun ada, budak-budak kelas kafar. Nak pi masuk kelas kafar, main dengan anjing dulu. Bangga tak? Ni orang Melayu kita lah. Satu demi satu Islam nampak kelihatannya dicabar. Dan cuba tuan-tuan fikir balik yang tu. Walaupun saya sebut senarai benda-benda yang najis, ada tempat-tempat yang mana Islam dia ada ihsan kepada kita. Saya buat misal. Kalau kita naik basikal, naik motor, sebagai misal lah, pernah ada lori ayam potong kita? Kita tengok cermin pandang belakang, lori ayam. Nak bagi dia potong kita kan kita berterah? Kalau dia potong kita jadi apa? Tambah kalau musim hujan, saat lagi muka tu dia, Allah. Jawapan dia, masuk mayang masjid, jadi imam pun sah. Sebab susah nak jaga, maka maaf. Demikian juga ada tempat yang maaf, antara contoh dia, siapa di sini kerja buat roti canai?
Roti buat roti canai tak? Roti canai rupanya senang aja buat. Mata tengok senang. Saya itu masa mengajar Ustaz Amud Kulim, mereka buat pertandingan buat roti canai. Yang menang Ustaz Rahizat sebab memang dia selalu buat roti canai. Saya kali pertama buat. Semua dia naik atas tangan begitu. Pakai kalah terus lah, senang. Orang yang selalu duk buat roti canai, dalam kuku dia ada tepung tak? Cuba jawab, ada tepung tak? Ada. Susah tak? Hari-hari roti canai. Hari-hari roti. Orang panggil dia mat roti canai. Hari-hari roti canai. Maka ada kotoran dalam kuku dia yang menyebabkan ayat semayang tak sampai. Untuk dia sahaja diberi kemaafan, ayat tak sampai dalam kuku sebab kerja dia buat roti canai. Maka siapa-siapa yang nak dapat kelonggaran dalam kuku tak kena duk cuci, maka tukarlah kerja buat roti canai. Faham tak ni? Dia ada beza macam tu. Sama juga. Pernah ada basikal cucu kita, anak kita ke, sini panggil basikal, panggil gerek. Gerek ke no? Gerek. Rantai jatuh. Tak tolong buat tak? Ambil buah kat prewen kan? Prewen belakang, letak depan kayuh pelan-pelan. Tangan kita minyak. Nak tanya, tahun ni berapa kali dah tolong buat rantai gerek anak kita, cucu kita? Sekali pun tak lagi. Kiranya jarang lah. Jarang. Maka minyak yang ada di tangan wajib cuci sampai habis. Sebab setahun ada sekali je. Walaupun begitu, bagi orang yang pomen motor, pomen kereta, pomen basikal ni, hari-hari minyak tak? Hari-hari minyak. Ya Allah, makan nasi tengok dengan kuku dia nampak hitam, untuk dia maaf. Maka siapa-siapa yang nak kuku dia hitam pun sembahyang sah, tukar kerja. Faham tak ni? Ni saya poli sikit lah. Soalan timbul. Ayam najis tak ayam? Ayam tak najis. Tik ayam najis tak? Tuan-tuan cuba fikir saat saya tanya soalan. Pernah dengar tak? Tik ayam makan? Tak ada? Pernah dengar tak tik ayam makan? Tik ayam tak boleh makan? Tik ayam boleh makan? Tak pernah dengar? Ni saya nak cerita ni. Lembu kita boleh makan tak? Dia ada tik tak? Ada orang panggil, tik boleh makan. Apa dia tik boleh makan? Tik kepada lembu, lembu tu boleh makan. Lembu boleh makan tak? Boleh makan tak lembu? Boleh. Buang lembu, tulis boleh makan. Kemudian tambah tik, tik boleh makan. Kucing boleh makan tak? Tak boleh makan. Jadi tik tak boleh makan. Ayam, lembu, kebau, kambing, unta, biri-biri, tik dia kita panggil tik boleh makan. Bukan makan tik tu tak. Tik kepada binatang boleh makan. Apa dia cakap tik banyak kali ni? Tik kepada binatang boleh makan. Maka nak tanya Ustaz, tahun ni berapa kali dah sembelih ayam? Tak sekali lagi apa. Orang yang kerja proses ayam tu, kadang-kadang kerja dia tangkap ayam, masuk bawah lau, ayam berak atas kepala. Kan kita nak pergi semayang, kadang-kadang burung terbang. Dunia luas kepala aku juga dia pilih. Kadang-kadang atas burung. Ya Allah. Berhenti motor kat traffic light atas pokok. Kepala aku juga yang dia pilih. Hak ni ke semua benda susah nak jaga, diberi kemaafan. Kalau jarang-jarang berlaku, tidak dimaafkan. Okay, cerita balik. Orang hak kerja proses ayam ni, tangkap ayam, sembelih ayam, betul tak? Kemudian sagi noh, ayam mesin ni apa, dia mesin ayam, mengecik muka. Mengecik muka. Badan kena, muka kena, baju kena, seluar kena, kasut kena. Badan ni dengan darah saja-saja. Saya nak tanya Ustaz, orang yang setahun sekali sembelih ayam dengan orang yang kerjanya proses ayam sama tak? Sama tak sama? Maka di sini Datuk Seri Qaradawi bila ditanya hukum dia jawab, apa hukum saya ni yang susah nak mandi kerap-kerap sebab selalu duk main dengan ayam, sat-sat kena darah ayam.
Sat-sat kena tik ayam, orang panggil tik boleh makan. Maka dia jawab, Islam bukan untuk cikgu, bukan untuk pensyarah, bukan untuk ustaz. Islam ni untuk semua orang, termasuk orang yang kerja proses ayam. Faham tak ni? Termasuk orang jenis ni. Maka dia beri pendapat kepada cikgu-cikgu, kepada orang-orang hak yang kerja jarang kena dengan ayam ni. Ayam dia makan saja, sembelih ayam pun tak pernah. Untuk mereka hukum adalah berat. Kepada orang yang hari-hari duk mengayam, hukum dia ringan. Saya tengok depan mata sendiri negara Arab, orang perempuan sembelih ayam, laki-laki saya tengok sekali je laki-laki sembelih ayam. Dia ni mazhab Maliki. Dia sembelih ayam, tangan kiri pegang, kanan sembelih. Darah mercik, kena kasut, kena baju, kena muka. Dalam sembelih tu, tak tahu masuk waktu sembahyang. Tahu dia buat apa? Dia berhenti sembelih, dia ambil ayat sembahyang. Dengan baju dia ni darah apa tu? Darah boleh makan. Ada najis apa? Najis boleh makan. Maka dia ambil gundi gula hak besar tu, dia hampang atas ayak-ayak tik ayam tu. Allahu Akbar. Saya ingat masa dia sembahyang sujud, ayat tik ayam kena muka dia. Untuk dia sah, sebab itu sahaja yang dia mampu. Sebab kita dengan binatang yang boleh makan ni, kita selalu duk jumpa dia. Nak pergi semayang, pijak tiap ayam. Nak pergi semayang, pijak tiap lembu. Kalau belah lembu. Mazhab kita, semua jenis-jenis najis binatang yang kita boleh makan dia ni, hukumnya najis juga. Pijak tiap ayam, kena basuh kaki, baru boleh semayang. Tapi mazhab Maliki dia agak ringan. Pijak tiap ayam, pijak tiap lembu. Pergi dekat tepi masjid lah. Tahu buat gini? Dah buat macam ni tu tak? Orang panggil apa tu? Orang panggil apa? Pergi dekat tebing tangga tu, buat tu. Najis duduk di mana? Najis dekat situ. Kat kaki ada tak? Ada bau sikit-sikit. Tik apa ni? Tik lembu. Tik lembu, tik boleh makan. Masuk dalam masjid, boleh sembahyang. Sampai atas pintu tu, tik imam jaga. Hang buat apa tak? Hang pergi tenyih dekat tu lah. Aku nak abang kat hang, mazhab Maliki sembahyang atas jalan tat pun sah. Hampir sembahyang sana. Masjid ni kapet ni elok, hang nak masuk dengan kaki, pakai tenyih kaki kat situ. Jawapannya, mazhab kamu, mazhab kamu, mazhab kami, mazhab kami. Saya cerita ni nak beritahu, kita ambil rumusan sikit. Dalam ramai-ramai anak murid mengaji, ada seorang anak murid saya di tempat saya kerja, dia mazhab Hanafi. Bercanggah sedia. Hak saya cerita macam ni, dia tak setuju. Saya kata, kamu Hanafi, saya Syafi'i. Memang tak akan sama pendapat. Satu hari, saya tanya kawan, anak kawan dia lah. Kamu pernah tak sembahyang ikut Hasanuddin ni? Pernah, Ustaz. Dia baca kunut nak? Dia mazhab Hanafi, kunut dia tak baca. Okey. Susah nak ajak dia. Tengah-tengah saya mengajak, dia minta izin nak pergi balik ayak. Dia buka pintu, dia lepas. Pintu jenis spring ni. Pang! Saya kata Hanafi. Hanafi jenis dia, pintu tutup deras. Pang! Kena. Ish, betul sungguh budak Hanafi ni. Tak berapa lama, seorang pula. Nama Hanan. Ustaz, saya nak keluar tandas. Keluar. Pang juga. Saya kata Hanafiah. Orang Hanafi dengan Hanafiah ni sama, pintu deras. Last kali saya habis mengajak, baca doa bagi salam, saya tak keluar. Saya buka, saya tutup, tak bunyi langsung. Saya kata, hak ni tutup pintu cara Syafi'i. Faham tak perli ni? Perli. Maka kita hormatlah orang Malaysia kita ni yang rata-rata mazhab Syafi'i. Kita hormat orang ramai. Yang kita ni semua kata anjing itu najis. Kalau nampak anjing mai depan rumah buat apa? Pegang getih batu tengah long tak? Tengah long biasanya tak kena lah. Anjing tu dia lari. Awak tak pergi pegang dia, belai dia apa semua. Jangan benda tu najis. Kita hormat mereka yang tak sama pendapat dengan kita sebab Malaysia rata-rata mazhab Syafi'i. Dalil dia senang aja. Imam Sudais
yang 2 hari lepas heboh kata meninggal. Mengenai tak Imam Sudais? Imam besar Imam nombor 1. Orang kata meninggal. Saya pun tak tahu nak kata apa, hantar mesej, hantar WhatsApp dekat anak murid mengaji Madinah. Dia kata apa? Ya Ustaz, Imam Sudais sudah meninggalkan masjid selepas solat subuh tadi. Faham tak? Faham tak ni? Betul kan Muslim ni? Dia kata, ya Imam Sudais baru saja meninggalkan masjid selepas solat subuh tadi. Memang dia sudah meninggalkan masjid. Maknanya apa dia? Tak matilah. Imam Sudais tu, dia tahu tak kita ni mazhab Syafi'i? Dia tahu. Solat subuh dekat Mengkuang. Tahu Mengkuang? Mengkuang tu sarang, tahu tak sarang apa? Dekat Ibnu Qayyim tu. Sarang pok-pok perlis lah situ. Allahu Akbar solat subuh, baca kunut. Sedangkan makmum hak kat belakang tu, semua geng tak baca kunut. Baca basmalah, bismillah pula derah. Hak belakang semua baca pelan. Awak. Sebab aku ra'i satu Malaysia yang macam tu. Faham tak ni? Maknanya, orang Malaysia ni mazhab Syafi'i rata-rata. Janganlah duk ajak orang ambil anjing, duk belai, duk sapu kepala, duk dukung. Benda ni kita ambil tindakan baru betul. Bukan itu sahaja. Di tempatnya Imam Sudais tidak baca pun Sayyidina. Mai kat Malaysia lah Masjid Besar Ketuan tu, baca Sayyidina. Apa maksud? Menghormati mereka yang berbeza mazhab dengan kita. Patutnya orang hak jenis macam ni, kamu nak ambil buat sesuatu, nak cerita hukum anjing, kamu tanya majlis fatwa para ulama dulu. Yang duk pergi pandai-pandai guna kepala otak kamu tu buat apa? Masuk juga dalam Facebook pula, ajak orang ramai cara nak proses katak kalau makanan lain tak ada. Saya nak abang Ustaz, pernah dengar tak komando makan katak? Kalau diajak makan katak, makan juga katak, hukum dia haram. Sebab kamu bukan dia makanan tak ada. Tak, kami berlatih kok makanan tak ada. Hukum dia haram juga sebab makanan ada. Mana boleh? Demikian juga hukum dia. Tidak boleh kita duk ajak orang ramai duk pegang benda-benda yang tak sepatutnya dipegang. Jadi selesai yang tu, saya nak buka peluang pertanyaan. Kalau-kalau tuan-tuan ada soalan berkaitan yang ni tak apa, berkaitan harta pusaka pun tak apa, bolehlah. Siapa tanya boleh balik awal sekali lagi. Okey. Okey. Mai dekat sikit tak dengar. Okey, okey. Okey. Saya nak abang, saya tak tahu kamu kata apa. Tak dengar. Mai duduk dekat ke? Okey, okey, ni baru dengar. Okey, faham dah. Itu aja soalan, no? Terima kasih. Soalan tu kena kat saya. Ada sebuah masjid telefon. Masjid telefon ni bukan masjid lah, orang lah. Ustaz, kalau nak jemput ustaz sejam nak kena bayar banyak mana? Saya kata, soalan tu yang menyebabkan saya tak mau pergi. Kamu panggil orang lain. Saya tak suka dengar soalan tu. Cari orang lain. Sebab bila kita macam ni lah nak abang, ustaz nak main mengajak ni pun dia bukan main jalan kaki, dia naik kenderaan. Hak tu kita faham-faham dan saya tak pernah minta.
Ada orang yang tak puas hati dengan saya tahu sebab apa? Saya pergi ceramah. Mereka bagi borang suruh saya isi. Saya tak isi. Ustaz, borang klaim tak hantar lagi. Saya kata saya tak mau. Awak Ustaz buat macam tu. Ustaz tanda tangan saja boleh tak? Tak payah. Awak buat macam tu. Kami kena ikut prosedur. Law macam ni. Saya nak balik, saya lalu ikut pejabat kamu. Saya singgah mengajak, tak bayar pun tak apa. Panggil saya lagi sekali, saya pergi. Hak prinsip ni kena pegang. Ingat ada, ni saya sebut Ustaz Ibrahim Libya kenal tak? Yang cerita memali lulu ni, saya cerita sikit. Dia keluar rumah, tata dia abang kat dereba dia patah balik. Sebab apa? Sebab niat tak betul, kena niat lain di rumah. Maksud saya macam ni, kalau nak panggil siapa-siapa pun, kalau dia letak bayaran, yang tu pergi tanya dia lah. Saya sendiri saya tak setuju yang tu. Saya buat misal senang aja. Saya pergi, mereka panggil ceramah. Mereka hidang kat saya bihun goreng hak sejuk gedik tu. Sejuk gedik. Mereka panggil pula, pergi. Kawan saya tanya dia, Ustaz, malam ni Ustaz pergi mana mengajak? Mereka bagi kat saya tu. Tahu popiah goreng dengan cakap ayam. Bukan takat tu. Ada tempat yang pergi dengan kasut-kasut mereka kebah. Hak yang ni nak abang. Apabila seseorang dia letak harga, kita nak tanya balik. Kita letak harga ni untuk apa? Untuk apa? Saya sendiri, saya datang bukanlah jauh sangat, Padang Serai aja. Baru ni hari Selasa, saya pergi Perlis sebulan sekali. Keluar rumah pukul 5 sampai rumah pukul 3:30 pagi. Kan? Tak pernah saya tentukan bayaran. Pukul 9 dia lajak 9:30. Kalau kita ada prinsip yang macam tu, saya seronok. Saya tak sebut nama siapa-siapa. Kenal tak Dr. Zulkifli Al-Bakri? Kenal tak? Kenal tak? Itu antara contoh dia tak ada demand. Tapi nak dapat tarikh kat dia payah. Sebab dia ni jenis lah dah jadi mufti. Hak jenis ni seronok. Seronok sangat-sangat. Bila kita letak, orang nak ilmu, kita nak hak orang tu lebih daripada hak orang tu nak ilmu kita. Faham tak ni? Cumanya, yang ni tempat lain, saya tak sebut di sini. Saya lepas jemput khutbah Jumaat di Pulau Pinang. Jauh tak? Daripada Seduk dekat nak sampai Perak. Naik jambatan dengan bayar apa-apa semua. Masa nak patah balik, minyak kereta menyala. Saya pun nak ambil duit buka RM20. Daripada dekat sepadan Perak nak pergi Pulau Pinang. Tak kata apa. Lepas pada mengajak, saya cabut balik. Ustaz duduk tak mana? Saya balik dah. Habis jam 6. Tak apa, bukan tak pergi dah. Kalau kita ambil prinsip itu, kita rasa seronok nak mengajak orang dan orang seronok nak mengaji kat kita. Dan saya sendiri ada, saya minta. Orang tanya soalan bab harta pusaka. Saya tulis di bawah, keret susu 1. Kira harta pusaka ni, kan payah mana, cepat memang hak tu bidang saya mengaji. Keret susu 1. Ada sekali itu saya minta keret susu 12 gelas. Sebab anak-anak si mati 12 orang. Kata Ustaz, kecil manis Ustaz. Jawapan dia, mai saya nak abang kat kamu. Saya kira harta pusaka ni, sejak tahun 2000 sampai sekarang saya dah kira harta pusaka. Yang belanja saya minum keret susu ni baru seorang. Itu pun sebab dia tanya kat saya kat tepi kantin sekolah. Hak lain ke semuanya mereka tak belanja. Saya melawak nak suruh mereka tanya aja. Jadi untuk jawab soalan tasat ni, jangan bandingkan orang agama ni dengan penyanyi, pelakon yang tentukan bayaran sekian-sekian. Memang tak seronok lah jadi macam tu. Dan saya sendiri secara peribadi, kalau orang tu dia tentu bayaran, saya nak bersalam pun saya rasa tak apa nak seronok. Kenal tak UAI? Kenal UAI? Kenal tak kenal? Kenal kot? Nak dapat tarikh dia payah. Dijemput ceramah dekat Sungai Karangan, Pondok Ustaz Nan Majid.
Okey, mereka bagi kat Ustaz Yai ni, bagi dalam 3,500. Dia tak minta orang bagi banyak tu. Kutipan malam tu dalam 50,000 lebih. Dekat nak balik, dia kata kat Ustaz Nan Majid, Ustaz, hak bagian saya dapat dah. Lo ambil hak saya pula. Dia bagi 30,000 kepada pondok tu. Boleh faham tak? Maknanya, hak dapat 3,500, hak dia bagi 30,000. Jadi orang yang ada harga diri, dia tidak letak bayaran. Terpulanglah. Nak pi tak mau pi sudah. Hak yang pi tu kadang-kadang balik ke Malangan ada tak? Ada. Cermin kereta pecah. Ada. Macam-macam jadi. Dan saya pernah orang panggil saya pi. Sampai-sampai seorang pun tak ada kat masjid. Tak ada siapa. Balik-balik kereta pula rosak. Ish, tak nak buat ke mana ni? Telefon pomen siapa pun tak boleh main. Tiba-tiba ada orang naik kereta, saya tahan dia. Ada apa Ustaz? Kereta saya mampu. Bateri kong kot. Saya minta tolong dia. Dia tak ambil bayaran apa-apa. Orang jenis macam ni yang kata seronok kita tolong orang, tapi nak bagi tu cerita lain. Cerita lain. Jadi untuk jawab soalan tasak ni, ada tempat lain yang saya pergi. Pi balik 300 km. 300 km pi balik. Betul banyak tak 300 km? Pi 150 balik 150. Tahu lepas bayar berapa? RM30. Saya tak kata apa, pi kat lepa. Isteri tanya saya, malam ni mengajak mana? Saya kata surau Ikhlas. Tahu tak surau Ikhlas mana apa? Surau pi lepa ucap terima kasih. Saya pi. Kalau malam tu malam saya free, saya pi. Surah mana pi? Surah Ikhlas, dia faham. Lah, relax lah. Benda tu bukan dekat saya pi. Kalau jauh-jauh pakai duk Ikhlas, saya tak larat pi jauh sangat. Balik daripada Perlis tu, sampai kat Gurun tidur. Pukul 4.30 isteri telefon duk mana kat Gurun. Lah, dia buat apa? Tak larat buat kereta. Kereta bawa melelong dah. Dalam kepala ni nak batalkan mengajak, tapi orang nak mengaji. Ingat balik jasa guru-guru dulu yang mengajak tidak ada diberi sebarang imbuhan apa-apa. Jadi untuk jawab soalan tasak ni, kalau ada orang tentukan bayaran itu hal dia lah. Saya tak mau masuk campur. Tapi kalau sekali saya tahu orang tu buat macam tu, memang tak manis lah. Tak manis. Kadang-kadang ni ada satu tempat, nasi tabak nama. Saya ni sekian, nak jemput sekian, berapa bayaran? Kami nak bagi dalam 3,5 boleh tak? 3,5. Dia jawab, saya 5. Boleh faham tak 5,000? Allah, awak petra tu dahsyat sangat kot. Jaga. Jadi hak jenis macam ni tuan-tuan boleh fikir sendiri apa yang saya kata, dan saya tak bermaksud dan saya tak sebut nama siapa-siapa. Yang saya sebut tadi Dr. Zulkifli Al-Bakri, itu tidak ada demand. UAI tidak ada demand. Hak jenis macam ni saya sangat seronok, dan kalau orang tu telefon minta saya sebut harga, saya tak sebut. Ada sekolah dia lah ustaz, minta saya ceramah. Saya tanya, dia tanya nak bayar berapa? Saya kata tak bayar pun tak apa, memang saya kerja kalau ustaz. Dok, kami ni memang kena tanya nak bayar mana. Tak payah saya tinggal saat tengah hari pi, tak ada masalah apa. Tahu Sam Tayo tak Sam Tayo? Saya pi. Berapa lama dah? Tak tahu lepas tanya saya, ustaz lepas bayar dah itu ustaz. Tak pun. Lah lepas lupa tu. Lah relax lah. Kita pi tu lebih kurang 10 km tak ambil kisah. Tetapi kalau macam pergi sampai Sabah Sarawak tu, memang kita nak ada harga tiket dia. Nak, tak ada masalah. Dan saya dijemput untuk macam 6 hari bulan 11 ni, seminar faraid dan juga zakat. Yang ni PKNK panggil. Mereka tak tanya saya sebab mereka tahu saya tak suka tanya benda tu. Kemudian saya kata lah macam ni lah. Kuliah yang ustaz minta kat saya ni untuk geng-geng PKNK tahu kan.
saya belaga tarikh dengan Masjid Abdullah Fahim kat Kepala Batas. Saya nak habaq, saya tidak akan kejak ceramah dengan saya tinggalkan kuliah. Kuliah lebih bagus pada ceramah. Tapi saya nak sebut, saya akan minta izin kat Masjid Abdullah Fahim dulu. Dengan saya minta izin, mereka bagi ganti dengan 30 hari bulan. Kalau tak ada izin, saya tak pergi. Dia dengan cara tu, kita tidak letak diri kita ni atas RM2 orang nak panggil. Ikut-ikutnya nak abang. Tak larat dah. Sampai sebulan tak ada langsung kosong larat. Kemarin ni, saya ambil anak kalau ustaz. Hantar anak sampai rumah 6.30. Pederai pula saya kata kat isteri, kereta kecil kelisa saya tak ada anak pederai. Cuba tuan-tuan fikir, saya naik 150 tengah malam. Nu nak pederai balik pergi guak sepeda. Sampai sana lepa baca Yasin. Duduk di rumah pun seronok, gaji ada dah. Tapi lepa nak mengaji juga, saya nak kata apa? Termasuk juga ada masjid. Saya sebenarnya ada satu malam saya kosong. Dalam semalam kosong tu, mereka boleh cari malam saya kosong. Siapa dia abang pun tak tahu. Isteri tak sodok pergi sampai sehari pun tak lekat di rumah. Rupa-rupanya di masjid itu kuliah berlambak-lambak, orang mengaji sangat ramai. Tapi faraid tak ada. Jadi saya ambil tugas ni, pergi mengajak faraid sebab nak sampaikan ilmu di situ. Tentang bayaran tu cerita mereka. Tak dah ambil kira lah. Kan, saya duk pi kadang-kadang ni saya cerita sikit lah, dah tanya soalan macam tu. Ada masjid bayar saya RM30. Ada masjid bayar saya RM60. Masa saya duduk kat Al Ustaz. Dan saya diberi, orang kata apa, fikir panggil kata Ustaz. Ustaz tak boleh mengajak banyak sangat, ganggu Ustaz mengajak para pelajar. Sebenarnya saya tak boleh pergi mengajak masjid RM60. Faham tak ni? Masjid 30 tak boleh, masjid 60 boleh pula kadang-kadang. Kalau saya batalkan masjid 30, hak 60 kata apa? Oh, hak kami bayar lebih, dia mai. Lah tahu saya buat macam mana? Semua saya batal. Kan bayar mana pun. Biar orang tak kata. Bila orang duk kata kat belakang, memang kita tak seronok benda ni duk berlaku. Cuba tuan-tuan fikir, tengoklah yang saya sebut tu. Jadi saya tak kata nama siapa-siapa. Tuan-tuan boleh faham sendiri nah. Datuk Mufti kenal? Mufti Kedah. Tidak tentukan bayaran. Dia melawak ada. Dr. Aziz tak tentukan bayaran. Melawak ada. Hak jenis ni yang kita seronok. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah habis. Nah, wallahu alam takat tu. Terima kasihlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruma wala matruda. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
صف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صاف استقيموا يرحمكم الله. صلي الله أكبر. رجعت إن صلاة شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث
المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام. أشهد أن لا أشهد أن اللهم صل على سيدنا صليت على سيدنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لا يتخذ ولدا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم